Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Julai bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Perbincangan jawatan TPM di antara PN dan Ismail Sabri Yaakob bukan satu perjanjian. Sebaliknya dipanggil Memorandum Perjanjian atau MOA. Setiausaha Agong PAS, Taqiyuddin Hassan, turut mengesahkan bahawa dia merupakan individu yang bertanggungjawab merangka draft MOA tersebut. Berita Harian melaporkan, Taqiyuddin turut menjelaskan pembabitannya dalam merangka dokumen tersebut berikutan dia menyandang jawatan Menteri Undang-Undang sebelum ini dan bukan atas kapasiti parti. Tambahnya, walaupun MOA di antara Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri itu secara terperinci menyebut mengenai jawatan TPM, namun pelantikan itu tidak dimestikan. Kata ahli Parlimen Kota Baru itu, ini memandangkan klausa mengenai jawatan TPM tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jumaat lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menafikan wujudnya sebarang perjanjian sedemikian di antara PN dan Ismail. Susulan itu, Muhyiddin semalam menasihatkan Hadi untuk merujuk semula perkara itu dengan Taqiyuddin yang bertanggungjawab menulis draft perjanjian tersebut. Ketika ditanya mengenai perkara itu, Taqiyuddin yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli mengakui bahawa dia sendiri tidak pasti sama ada Abdul Hadi tahu mengenai MOA itu. UMNO mempunyai dua pilihan jika Pendaftar Pertubuhan ROS menolak pindaan perlembagaannya untuk menangguhkan pemilihan parti. Setiausaha Agongnya Ahmad Maslan turut mendedahkan bahawa UMNO turut mempunyai perancangan lain atau pelan B. Menurut laporan Berita Harian semalam, ahli Parlimen Pontian itu berkata, pilihan pertama adalah mengadakan pemilihan parti seperti yang ditetapkan, iaitu menjelang Disember tahun ini. Ahmad bagaimanapun enggan mendedahkan butiran mengenai pelan B itu, namun mengesahkan UMNO sebenarnya tidak mahu membuat pilihan itu. Tempoh 3 tahun kepimpinan UMNO sekarang sepatutnya berakhir pada 30 Jun tahun lalu. Bagaimanapun Perlembagaan Parti membenarkan pemilihan ditangguhkan selama setahun setengah dengan Majlis Kerja Tertinggi bersetuju untuk menangguhkan pemilihan sehingga Disember 2022. Pada 15 Mei lalu, Mesyuarat Agung Luar Biasa UMNO sebulat suara meluluskan pindaan kepada Perlembagaan Parti untuk membenarkan pemilihan parti ditangguhkan sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum. Walaupun perwakilan parti telah meluluskan pindaan itu, UMNO masih perlu mendapatkan kelulusan ROS. Bagaimanapun parti itu masih belum menerima sebarang maklum balas daripada ROS sejak 17 Mei apabila notis pindaan perlembagaan itu dikemukakan. Kita ke perkembangan berikutnya. Akhbar Financial Times melaporkan dua anak syarikat Petronas yang diperbadankan di Luxembourg telah dirampas oleh waris Kesultanan Sulu. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang dikaitkan dengan perjanjian pada 144 tahun lalu. Menurut laporan Financial Times yang berpengkalan di London, peguam pihak yang menuntut telah merampas Petronas Azerbaijan di Shah Deniz dan Petronas South Caucasus yang dilaporkan bernilai $2 bilion. Keturunan Sultan Sulu terakhir, Sultan Jamalul Kiram II, sebelum ini menuntut pampasan berjumlah 62.6 bilion ringgit daripada Malaysia berikutan proses timbang tara. Proses timbang tara itu dimulakan sebagai tindak balas ke atas Malaysia yang memotong pembayaran pajakan tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu pada 2013. Malaysia berhenti membayar pajakan tahunan itu berikutan pencerobohan bersenjata di Lahad Datu. Malaysia juga tidak mengambil bahagian dalam proses timbang tara di Perancis dengan alasan bahawa pertikaian antara Malaysia dengan pihak yang menuntut bukan satu kontrak komersial. Dalam pada itu, peguam bagi pihak yang menuntut berhujah memandangkan Malaysia adalah penandatangan Konvensyen mengenai pengiktirafan dan penguatkuasaan anugerah timbang tara asing, maka anak guam mereka mempunyai hak untuk merampas aset Malaysia di 167 negara penandatangan sekiranya jumlah yang dituntut tidak dibayar. Penamaan durian Musang King di Gunung Inas, Kedah dibuat ketika pentadbiran seorang lagi bekas Menteri Besar Ahmad Bashar Mohamad Hanifah.
Dakwaan itu dibuat oleh bekas Menteri Besar Kedah, Mukris Mahathir, dalam satu kenyataan hari ini. Mukris yang juga Presiden Pejuang itu berkata, kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional yang diterajui Ahmad Bashar ketika itu membuat keputusan untuk menukar tanaman pokok getah Kelun Balak TLC kepada durian Musang King. Katanya anak syarikat kerajaan Kedah, Kedah Agro, diamanahkan menanam semula kawasan itu namun gagal melaksanakannya dan syarikat Aman Mega dilantik untuk mengambil alih tanggungjawab tersebut. Aman Mega kemudian dibeli oleh syarikat ECK dan dibenarkan menanam durian ketika pentadbiran Ahmad Bashar. Jelas Mukris apabila dia kembali dilantik sebagai Menteri Besar pada 2018, usaha menghadkan penanaman durian hanya mencapai 20% seperti yang dibenarkan Jabatan Alam Sekitar. Bagaimanapun kata Mukris, penanaman durian bukan satu-satunya punca bencana banjir baru-baru ini. Sebaliknya kawasan hutan simpan Gunung Inas berisiko tinggi apabila ditukar status kepada ladang pertanian pada 2007. Semalam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno menafikan pentadbirannya terbabit dalam projek itu, sebaliknya menyalahkan kerajaan negeri terdahulu di bawah pimpinan Mukris di antara 2013 hingga 2016 dan 2018 hingga 2020. Berita seterusnya, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyindir kritikan terhadap Menteri Besar Johor, On Hafiz Ghazi baru-baru ini. Ia berhubung sepasang kasut mewah yang dipakai On Hafiz sehingga menimbulkan pelbagai reaksi warga maya. Dalam ciapannya di Twitter, Tunku Ismail menyatakan rasa hairannya mengapa isu kasut mewah berjenama berluti itu telah disensasikan oleh beberapa akhbar berbahasa Cina. Baginda turut secara sinis menasihatkan On Hafiz untuk mempertimbangkan hanya memakai selipar sahaja selepas ini selain memberi fokus terhadap tugasnya. Terdahulu beberapa akhbar berbahasa Cina menyiarkan laporan mengenai kasut itu berdasarkan satu hantaran di media sosial oleh seorang individu. Individu tersebut mendakwa Menteri Besar Johor itu membeli sepasang kasut yang diperbuat daripada kulit buaya berjenama berluti bernilai lebih RM37,000. Susulan itu On Hafiz yang juga adun macap dalam catatan di Facebook rasminya menafikan dakwaan tersebut. Katanya tuduhan sedemikian mesti dihentikan dan menjelaskan bahawa kasut tersebut merupakan hadiah daripada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai motivasi untuk sentiasa bekerja keras untuk rakyat. Sementara itu, Tunku Ismail yang lebih dikenali sebagai TMJ juga menambah, baginda sebelum ini juga berhasrat menghadiahkan jam tangan kepada Menteri Besar itu dan beberapa pegawai kerajaan sebelum kekecohan mengenai kasut itu berlaku. Kelab komedi Crack House di Taman Tun Dr. Ismail selama ini beroperasi tanpa lesen hiburan dan hanya mempunyai lesen restoran. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Jalaluddin Alias berkata, DBKL akan mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pengendali kelab berkenaan pada Selasa. Operasi kelab komedi itu digantung sejak Ahad lalu susulan siasatan ke atas satu klip video yang tular dipercayai menghina agama Islam. Klip video berdurasi 54 saat itu memaparkan seorang wanita yang bertudung dan memakai baju kurung mengambil bahagian dalam sebuah persembahan komedi solo atau stand-up komedi. Wanita itu yang mendakwa dirinya telah menghafaz 15 juzuk Al-Quran, kemudian menanggalkan pakaian tersebut dan mendedahkan pakaian yang mencolok mata. Susulan reaksi dan bantahan orang ramai, wanita tersebut dan juga pasangannya direman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Kelab komedi tersebut dalam satu kenyataan turut mengutuk sekeras-kerasnya tindakan wanita tersebut. Tindakan menggantung sementara operasi kelab itu bagaimanapun dikritik pelawat tempatan dan warga maya yang percaya kelab tersebut tidak sepatutnya dihukum atas tindakan wanita berkenaan yang dibuat secara spontan. Sementara itu, Jalaluddin dilaporkan berkata, Crack House boleh memfailkan rayuan dalam tempoh 14 hari dan juga memohon lesen hiburan daripada DBKL. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Atau juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.